Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Alim dengar tu Alim kan? Assalamualaikum sahabat-sahabat. Ya. Sebentar kita ajar beberapa perkara. Seperti yang kita janjikan, kita akan live pada malam ini. Okey. Kita tunggu yang lain masuk. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Jadi tolong share-sharekan, like and share kan tolong supaya kita ramai-ramai lihat live yang kita buat ini ya. Sebelum kita warm up dalam masa 5-6 minit kita warm up dulu biar semua masuk. Singkat nak warm up ni sila tolong like share. Like dan share. Like dan share supaya kita dapat Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat-sahabat FB. Seperti yang kita janjikan pada malam ni kita akan mulakan satu event lah. Event yang kita panggil Borak Arca ni Sementara kita tunggu, kita warm up dulu dalam masa 7 minit 8 minit ni supaya agak-agak adalah penonton yang lihat dulu sebelum kita mulakan segmen pertama. Dan seterusnya kita boleh bergeraklah ke segmen kedua, ketiga sebagainya Okey, saya cuba tengok melalui handphone saya ni siapa yang masuk supaya kita senang kenal pasti. Okey. Alright, okey. Please share Wazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yue, thank you very much Yue. Please sharing to our friends. Share. Okay. Okay, Izzat Assalamualaikum Muiz tahniah tadi ke Sekamat buat presentation Okay, thank you very much Elinor. Okay. Nizam Ahmad, salam dari Persatuan Pelukis Perlis. Thank you very much dari Perlis jauh So kita boleh sharing sama-sama. Tolong like and share supaya kita dapat meramaikan pada malam ini. Saya fikir ni satu acara yang awal lah yang kita buat pada zaman-zaman PKP ni lah So untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua saya telah merancang untuk Borak Arca ni beberapa episod dan setiap episod ini kita akan jemput tetamu lah untuk bicarakan tentang dunia arca yang saya fikir agak berkurangan untuk dibicarakan So saya dan rakan-rakan dari Persatuan Seniman Arca page FB page Persatuan Seniman Arca Aku ada di situ, ramai yang ada di situ. Thank you very much Madi Alamak Madi macam mana? Durian King. Mesti bestnya Okay. Okay, good. Alright. Jadi Borak Arca ni pada dasarnya satu acara yang saya katakan satu event merespon situasi semasa. Situasi semasa ni kita lihat dalam era-era PKP pasca COVID ni banyak masa peluang dan kita lihat di mana-mana berlakunya aktiviti online So saya fikir apa yang Borak Arca nak buat adalah satu bentuk bual bicara dalam konteks media sosial walaupun tetamu-tetamu yang saya undang ni tetamu yang berlatar belakangkan akademik dan sebagainya, tapi saya fikir platform Borak Arca ni satu platform santai tetapi serius macam itulah cakap ala kadar, ada bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa media sosial ni, tetapi pengisiannya kita harap tu dapat membantu sahabat-sahabat yang mungkin inginkan input-input terkini tentang Borak, tentang Arca dan khususnya di Malaysia.
kenapa Borak Arca ni diadakan lah, kenapa saya mengambil inisiatif mengadakan program ni. Pertamanya untuk mengisi gap yang wujudnya, mengisi kekosongan tentang dunia arca ni, pembicaraan, borak, perbualan dan sebagainya yang agak ada gap besar antara 2 dimensi dan 3 dimensi ni. Ada satu gap lagi dulu sampai sekarang sebenarnya, walaupun terlihat perkembangan arca itu telah jauh juga ke hadapan, tapi masih wujud gap. So saya fikir why not dalam suasana semasa ini dengan perkembangan teknologi semasa, dengan media-media sosial ni, kita boleh menjadi pengarah macam UA, kita boleh menjadi kru dalam satu broadcasting yang simple beginilah, ya. So jadi saya fikir itulah antaranya kenapa Borak Arca ni saya buat. Sampai itu saya kata ni satu tindakan yang positif yang saya buat untuk ada hikmahnya lah COVID tu sebenarnya. Sebab kita nampak sekarang ramai yang memeriahkan. Jadi kalau kita tak sama-sama memeriahkan, saya rasa macam satu kerugian. Dulu kita kata susah nak bicara pasal arca ni, tapi saya fikir ada satu platform macam ni kita boleh gunakan. Okey, sahabat-sahabat sila like dan share kan, supaya kita dapat bersama-sama lagi meramaikan. Mungkin ada yang terlupa pada malam ni dan kita boleh itulah. Okey, bagaimana Borak Arca ni dilaksanakan? Ada very simple, dia berlangsung 55 minit, kalau 55 minit kalau ada kekuatan melihatnya, kalau tak ada nanti kita tengok kelemahan-kelemahan tu kita akan cuba perbaikilah. Dia ada seorang host sekarang ni saya jadi host utama dulu, sebab nanti bila saya dah mulakan beberapa episod mungkin beberapa teman-teman dari Persatuan Seniman Arca boleh ambil tempat ni lah supaya dia agak pelbagai. Dan dia ada 3 segmen. Segmen pertama saya namakan 5 gambar, 5 cerita, yang berkaitan dengan bidang arca lah begitu. Segmen kedua, segmen bual bicara, 5 soal, 5 jawapan macam tu, dari 2 orang tetamu yang telah saya aturkan dengan topik-topik khas setiap episod. Episod ini kita katakan arca-warca, very simple, macam episod permulaan, episod pengenalan. Jadi saya bawa satu ala-ala macam tema kot, arca-warca, dan 2 panel ni akan berborak lah tentang tema yang simple itu. Dan nanti segmen yang ketiga itu saya cuba juga membawa sedikit, saya katakan 5 nota, 5 fakta. Saya akan ambil yang untuk segmen pertama ni, saya ambil daripada buku-buku lah. Khususnya yang ini ni untuk episod pertama saya ambil dari buku saya juga, supaya nanti nota dan fakta ni boleh dipikirkan bersama. So inilah dia, 3 segmen yang saya bawa dalam Borak Arca. Saya ingat tolong lagi sahabat-sahabat like and sharekan lagi supaya dapat ramaikan lagi. Kita boleh apa nama ni, saya fikir kita mulakan saja terus kepada segmen kedua, di mana saya akan cuba kongsikan segmen 5 gambar, 5 cerita ni. Saya terfikir musim-musim sekarang ni di mana merata-rata di Europe, banyak sahabat kami Sekawi, laki klik-klik, Mansur Mahmud, Allah, Cikgu Jod, terima kasih Cikgu Jod. Ini main-main je Cikgu Jod, suka-suka je. Okay, Fadli Sabran, thank you very much. Please like and share supaya kita sama-sama dapatkan manfaat. Okay, baik. Kita pergi ke segmen pertama. Saya cuba sharing screen. Saya tengokkan screen ini, di mana screen yang ada. Saya tengok sekejap. Oh, mana saya cuba sharekan. Okey, saya cari yang yang ini. Okey, saya sharekan untuk sahabat-sahabat apa yang saya bawakan, apa yang saya maknakan 5 gambar, 5 cerita ni. Okey, yang ini Okey. Saya bermula dengan gambar-gambar arca yang bersifat tugu ni. Inilah arca Stanford Rifle. Stanford Rifle. Stanford Rifle, pengartiannya Thomas Warner dari British. Tajuknya Stanford Rifle, bahannya gangsa,
di banner sekitar 1887 sekarang berada di Victoria Memorial Hall. Arca ni tuan-tuan dan puan, ada juga dipanggil Iron Man di Singapura dan untuk pengetahuan kawan-kawan juga ada satu lagi arca yang direplicate dia casting dari arca sebenar dan dibuat dari polymarble ataupun marble dust dalam bentuk putih. Lee Kuan Yew kata di Singapura ada dua. Satu stempel rifle hitam, satu stempel rifle putih menggambarkan kemajuan negara Singapura. Ini gambar yang pertama, itu cerita dia. Okey, gambar yang kedua, ini Robert Walker, arca yang dihasilkan. Terima kasih Zack, sahabat kami Zarin Mahmud, Zarin. Alright, Zainal ada, thank you very much. Okey, ini Charles Leonard Hartwell yang membina arca Robert Walker ni. Okey, sekitar 1910. Ini selepas dia bersara dari Residen British dia seorang juga antara Kapten Tentera Army di Perak ketika itu dan dia bersara dan masyarakat setempat, puak-puak Melayu, Gihin kalau kita ingat permusuhan di sana tu pasal Lombong, dialah yang cuba mengawalnya dan mereka abadikanlah tubuh ni, statue ni untuk Robert Walker ni Sekarang berada, silap saya itu Muzium Negara Malaysia, salah tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf sangatlah. Dia sebenarnya di Muzium Taiping kedudukan dia di Muzium Taiping. Silap type tu maklumlah hari pertama nak buat ni kan, so mungkin kesilapan so Robert Walker. Okey, kita pergi hari ni, ni pengarca yang sama juga Frank Swettenham Gangsa 1921 yang ini Muzium Negara sekarang ada di Muzium Negara. Pada awalnya dulu pada awalnya arca ni terletak di di kawasan Kelab Selangor tu tapi sudah dipindahkan ke Muzium Negara This is Frank Swettenham, pengarca yang sama, Charles Leonard juga yang menghasilkan arca Robert Walker tadi Okey, ini gambar yang ketiga. Lagi dua gambar saja kita boleh habiskan segmen pertama ini Okey. Alright, kasih slide Yang ini saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan sekejap. Yang ni, saya terpaksa ke depan Tadi dah silap susunan Ini arca French Light yang berada di French Light arca ni F.J. Wilcoxon dan Thomas Ditton yang menghasilkan arca ni sekitar 1938, sekarang terletak di di Pulau Pinang ni arca ni. So saya nak cerita yang ini. Dia ni kesimpulan 5 ni, ni gambar yang kelima, jadi keempat kan. Ni yang kelima. Apa yang interestingnya, yang nombor 1 tu kalau kita lihat itu French Light yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tu Frank Swettenham kedua-duanya dia pegang dia punya lambang kuasa, pedang. Tetapi kalau kita lihat betul-betul bilah pedangnya dua-dua dah tak ada dah. Kan Yang French Light-nya tangan dia kosong je, tangan kiri pegang tu kosong Frank Swettenham punya arca tu tangan kirinya pegang hanya hulu pedang Sambungan dia bilah pedang tu dah tak ada Dan dikabarkan dalam kajian saya dikatakan ketika Jepun memerintah ataupun menawan Melaya dulu, mereka ambil lambang kuasa British ni dileburkan itu ceritanya. Okey, cerita yang kedua pula, kalau kita lihat ketika empat-empat arca itu ada satu yang dipanggil posture contrapposto ini kalau kita lihat adanya meaning posture contrapposto ni ialah satu gambaran keangkuhan tokoh-tokoh British dengan satu berdiri di atas satu kaki kiri, kaki kanan diletakkan di hadapan sedikit dan tubuh badannya melangut mendada so ini adalah satu heroik lah. So di mana-mana sebenarnya yang tempat yang mereka jajah, mereka akan tinggalkan kesan-kesan hero, nak bagi tahu penuh-penuhnya mereka adalah hero okey, banyak. So thank you very much yang melihat ni, boleh tolong share lagi ramai-ramai supaya kita dapat audiens lebih ramai So inilah cerita 5 gambar, 5 cerita yang saya cuba sharing dengan sahabat-sahabat semua Okey, kita back kepada ni itu segmen pertama yang saya cuba sharing dengan sahabat-sahabat yang mungkin dah tahu tetapi kita masih lagi nak
dah tahu kan, tapi mungkin terlupa, mungkin dengan segmen 5 gambar 5 cerita ni kita dapat lagi menambah sedikit pengetahuan kita lah ya, bagi mereka-mereka yang di luar sana, bagi mereka di luar sana yang mungkin tidak dapat fakta-fakta yang tertentu. So alhamdulillah ya, dah 99 minit laju lah pula, ingat saya takut tak cukup kan tak cukup masa. Okey, saya lihat sekejap ni ada dalam 40 orang yang sama-sama melihat tolong kita share lagi, tolong kawan-kawan Terima kasih Pokku kerana Pokku our great sculptor join this terima kasih banyak Pokku ya. So sekarang kita dah lepas segmen pertama, kita akan pergi segmen kedua lah. Segmen yang ditunggu-tunggu, mungkin segmen yang panas. Saya memang saja biarkan segmen kedua ni lebih lebih masa ni supaya kita dapat berbicara bersama panel-panel jemputan kita Segmen 5 soal 5 jawab saya menjemputlah tak payah buang masa lagi. Saya jemputlah sahabat-sahabat kita Yang pertama saya persilakan Dr. Profesor Madya Dr. Abdul Halim Husin dari Aswara. Mungkin kita jemput dia, silakan masuk Dr. Halim. Assalamualaikum Dr. Halim. Assalamualaikum. Wah, okey. Sangat malam ni Sihat Dr. Halim Alhamdulillah. Negara ni? Ya. Berada di luar negara ke di dalam negara? Di tempat kerja, kawasan-kawasan dekat. Terima kasihlah kepada Dr. Halim kerana sudi sudi menerima jemputan saya untuk sama-sama live dalam kita punya FB ni FB live Okey. Dr. Halim Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sementara dah ada Dr. Halim ni, please lagi like lah, tunjuk like kat Dr. Halim ni, ramai peminat Dr. Halim ni like and share kan banyak-banyak supaya kita dapat audiens yang sama-sama manfaat Okey, tentunya tetamu kedua yang saya ingin jemputlah sahabat kita juga Saya persilakan saudara Fadil Idris. Okey, saudara Fadil Idris. Assalamualaikum Fadil. Assalamualaikum Fadil. Dengar tak dengar? Waalaikumsalam. Allah takut. Waalaikumsalam. Fadil ni berada dengar. Fadil berada di mana? Di Dubai ke apa ni? Belakang tu macam Al Jazeera tu. Ini sebuah green screen green screen. Green screen bukan live screen Okay, green screen. Bukan live screen, green screen. Okey. Terima kasih Cik Fadil kerana sudi datang lebih kurang mungkin 55 minit ni bersama kita. Jelas tak Fadil? Dengar jelas tak? Jelas, clear. Jelas. Jelas sangat Jelas ni. Jelas. Alright. Okey, sahabat-sahabat FB yang lain ada pula Cik Fadil ni Cik Fadil ada, okey, like lagi banyak-banyak. Kali ni kalau like tu menandanya like kat Cik Fadil tu like and share. Like and share ramai-ramai supaya kita dapat berkongsi sebab segmen yang kedua ni agak best jugalah kan. Kita nak borak-borakkan beberapa perkara berkaitan Arca Malaysia ni Okey Dr. Halim dan Cik Fadil mungkin kita boleh sebelum saya tengok balik dulu sini, tengok siapa yang tengok kita live ni. Ramai juga sahabat-sahabat untuk pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana. Ada satu ketika nanti saya juga akan mengundang mereka yang join melihat ni Saya tengok ni ramai dalam 50-60 orang ni kan, kita boleh panggil on the spot kalau mereka bersedia lah. Maksud bersedia ni kita punya technical punya problem ni sekarang kadang-kadang mengganggu kita. Kan dia tak siapkan dia YouTube dan sebagainya, kadang-kadang lighting tak ada, nak bersiaran susah. Tapi pada malam ni saya lihat tetamu kita ni dia memang dah ready lah. Halim dah kat depan meja tu tak nampak je makanan penuh tu. Nak ambil masa kan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sharekan banyak-banyak supaya kita dapat melihatkan perbincangan yang menarik. Okey Dr. Halim, mungkin kita mulakan Cik Fadil Kita mulakan dengan Dr. Halim dulu Dia very simple. Aku nak ingatkan kat kau dua orang ni, jangan terlampau akademik sangat jangan serius sangat. Nanti takut. Bagi simple-simple saja yang mungkin boleh halayak di luar sana tu ramai yang mungkin faham dan tak faham. Jadi kalau boleh kita sharing benda-benda yang simple lah.
Panas tak bu? Panas tak bu Biasa-biasa je. Dr. Alim, sebelum tu Cik Fadil kalau rasa nak sampuk je. Tak payah jemputan sebenarnya Okey, pertamanya macam ni je, very simple. Mungkin Dr. Alim bergelumang dalam bidang arca ni dah banyak praktisi kan, terlibat dalam bidang akademik dan sebagainya. So pada malam ni saya nak tanya satu je, pandangan saudara lah perkembangan dunia arca tempatan ini secara umumnya, dan mungkin ada beberapa perkara yang mungkin boleh Dr. Alim kongsikan lah, perkembangan arca tempatan dari era-era dulu sampai sekarang ya, ataupun mungkin boleh ambil mana-mana fasa yang boleh Dr. Alim share dengan kami semualah di luar sana dan yang ramai menonton pada malam ini. Silakan Dr. Alim. Okey, terima kasih Rosli. Apa ni, hari ni terpilih untuk rancangan pertama. Rancangan pertama terus terpilih. Aduh. Okey, soalan yang Dr. Rosli tanya tadi tu berkaitan dengan perkembangan seni arca di Malaysia. Pada saya, perkembangan berdasarkan kepada pameran dan juga hasil karya seni arca memang ada lah, tak ada masalah. Sebab dalam pengkaryaan ni pada saya sebenarnya secara peribadi melihat apa saja tema pelukis ataupun penggiat seni menghasilkan karya, sama ada dia dalam bentuk seni arca ataupun seni catan ataupun seni cetak ataupun seni-seni berdasarkan kepada installation yang lainnya, memang di Malaysia memang tidak ada masalah dari segi pameran dan kumpulan. So cuma sekarang ni ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin seni arca itu tidaklah menonjol seperti mana yang dilihat dalam konteks seni catan contohnya. Saya cakap begitu sebab realitinya begitu, sebab mungkin ada perkembangan faktor-faktor contoh berdasarkan kepada keperluan tenaga, keperluan tempat, keperluan untuk berkarya. Jadi seni arca itu tetap wujud dalam perkembangan seni di Malaysia, tetap ada. Cuma itulah mungkin berdasarkan kepada pameran dan juga penggiat yang berdasarkan kepada bidang seni arca itu ada kelompok-kelompok yang sendirilah. Dan saya dalam konteks seni arca ataupun seni catan ataupun seni cetak tak ada masalah kepada keputusan yang terlalu rigid, sebab perkembangan kesenian itu dia bergantung kepada apa yang kita nak lahirkan dalam konteks pengkaryaan. Jadi seni arca tetap berkembang seperti mana yang kita lihat di Malaysia, seperti mana yang berlaku, seperti mana juga dengan seni yang lain, tak ada masalah. Kan apakah ada masalah besar dari segi kumpulan, tak ada masalah buat saya. Faham. Sekejap kita respon ni, ada kata suara tersangkut lah pula itulah tu ini. Kalau Alim tak pakai mic mic-nya ikut direct. Saya pakai terus yang komputernya. Komputer ya, okey baik, tak apa. Okey. Kalau berdasarkan Dr. Alim tadi bicara dalam konteks wujudnya pameran-pameran, gerak kerja, penghasilan karya tu masih wujud lah. Itu maknanya. Masih ada, dan juga pelukis pengkarya pengarca pun masih wujud, tak ada masalah. Ya, okay. Cuma penghayatan dalam bentuk, bila saya sebut perkataan 3 dimensi. Maksudnya saya kata kalau kita guna istilah seni arca, saya tak ada masalah dari segi pengkarya dan juga dari segi pameran dan juga dari segi pelibatan pengarca yang kita sebut. Tetapi kalau satu lagi konsep yang selalu saya tekankan ialah bagaimana kita melihat hasil karya 3 dimensi ataupun hasil karya 2 dimensi, maka dia buka lebih luas daripada pandangan-pandangan yang terlalu spesifik. Di situ dia bergantung pada istilah pada saya, sebab mengapa kita di Malaysia sebut seni arca, mengapa di Indonesia disebut seni patung, mengapa di tempat lain dalam bahasa Inggeris disebut sculpture, itu adalah konsep perkataan yang digunakan dengan berbagai, tetapi konsep dia sama je, berdasarkan pada 3-dimensional work. So dalam appreciation, pada saya, dalam membuat apresiasi terhadap 3-dimensional work, maka antara yang kita belajar dulu berdasarkan kepada form and space, itu juga menjadi kita punya persepsi terhadap melihat karya-karya 3 dimensi. Ataupun di Malaysia, Dr. Rosli sebut
seni arca, saya tak ada masalah sebab saya melihat kepada bagaimana kita melihat dan membuat apresiasi terhadap karya-karya berbentuk 3 dimensi. Istilah seni arca, sculpture, seni patung dan mungkin nama-nama yang lain itu tidak menjadi perkara yang menjadi masalah kepada saya. Pada penghasilan karya adalah bentuk form and space yang fizikal. Ya. Begitu dengan hasil karya catan, two-dimensional work. Asalkan dia two-dimensional work boleh. Cuma yang kita lihat dalam penghasilan karya arca dan penghasilan karya catan 2 dimensi, mungkin permainan warna menjadi satu yang unggul dalam karya catan. Tapi permainan berdasarkan pada karakter bahan, berdasarkan pada bentuk, berdasarkan pada ruang, itu appreciation yang saya rasa di kalangan individu masyarakat Malaysia berkemungkinan ada kekurangan dari segi penghayatan berdasarkan kepada penghayatan terhadap hasil karya 3 dimensi yang berbentuk Salim, form. berhenti dekat penghayatan, kita bab lain tu. Saya masih lagi nak melihat perkembangan arca. Saya nak tanya Saudara Fadil, dalam konteks material arca sendiri, dalam konteks persembahan arca itu, sebab saya selalu lihat dalam dalam post-post Saudara Fadil banyak komentar-komentar yang agak kritikal yang mengatakan perkembangan arca dalam konteks materialnya dan persembahannya mungkin ada. Macam mana pendapat Fadil yang tadi? Macam mana? Adakah material kita masih lagi seperti dulu ataupun perbezaan dengan arca-arca luar tu? Dari segi material dan persembahan arca sendiri, bagaimana pendapat Saudara Fadil? Silakan. Halo? Dia banyak putus Salih, putus. Betul ya? Tak ada dengar lah pula. Tuan-tuan dan puan ni lah masalah ni kalau online tapi tak. Sekarang ni Fadil boleh dengar tak Fadil? Sama ada line saya ke line kat luar Okey, ke? soalan tu banyak putus-putus Salih ya. Perkembangan arca dalam konteks material. Soalan banyak putus Salih. Material yang mempersembahkan arca tu. Macam mana perkembangan sekarang ni? Dia tak dengar. Tak dengar lah Fadil. Sama ada saya punya ke mic Fadil ke? Alim dengar tak Alim? Saya punya Alim? Dengar. Mungkin yang Fadil yang tak dengar. Kan? Mungkin yang Fadil yang tak dengar. Oh mungkin Oh dia dah terkeluar. Okey, ini tu saya kata tadi interesting je. Online live ni kan. Dia kadang-kadang benda-benda yang macam faktor-faktor macam ni yang nampak menarik. Kalau kat TV broadcasting pun diorang punya apa nama, rehearsalnya banyak kali kan. Tak apa, Dr. Halim mungkin kita terus pada Dr. Halim juga. Bagaimana pandangan Dr. Halim tentang saya kata tadi dari segi material tu ataupun persembahan. Sebab macam tadi kita katakan kalau konvensional punya istilah tu 3 dimensi arca begitu saja. Tapi sekarang kita lihat anak-anak muda kita ataupun artis-artis muda, pengacara muda tu dia lebih advance lagi dari segi mempersembahkan karya-karya bentuk 3 dimensi tadi. Ada gabungan-gabungan media lain contohnya, ada gabungan-gabungan elektronik contohnya. So bagaimana ya ini Dr. Halim? Okey, ialah seperti mana yang kita tahu, berdasarkan pada material, itu yang kita lihat dalam banyak pameran berdasarkan pada material yang kita tahu secara naturalnya lah. Seperti kayu, batu dan juga benda-benda berkaitan dengan industrial, bahan-bahan industrial. Tetapi saya suka juga nak mencari dan juga nak melihat kepada generasi muda dalam abad ke-21 contohnya, apabila kita melihat konsep ini satu lagi yang saya selalu menjadi perbincangan dan juga satu yang saya nak tanyalah, saya nak memberikan pandangan saya lah. Apabila kita sebut seni arca di Malaysia. Fadil, mic tolong on Fadil sekejap. Fadil, mic on. Mic tak on. Fadil tak on mic. Tak on mic. Dengar tak boleh, kalau dengar kat tangan dah macam apa. Mic buka mic. Aku boleh buka kan? Tak boleh. Okey, sambung kepada Alim. Sebentar dulu Okey. sahabat.
Di Malaysia, masalah dia yang saya lihat, kalau kita define seni arca itu berbentuk three-dimensional berdasarkan pada space, form and space, adakah berdasarkan kepada kategori-kategori yang lain seperti installation, seperti kinetik yang gunakan elektronik dan juga menggunakan barang-barang berdasarkan pada 21st century, itu juga kita jadikan dalam istilah seni arca. Ini satu perkara yang kita kena define betul-betul. Sebab apa? Kalau kita ambil konsep seni arca berdasarkan pada pemaknaan sculpture yang berbentuk form and space, yang lebih kepada kategori berdasarkan pada freestanding, yang berdasarkan kepada yang kita lihat dalam gallery base. Tetapi dalam perkembangan seni yang berdasarkan kepada 21st century dalam konteks menggunakan bahan ruang space yang di luar sana itu adakah di Malaysia masih lagi kita mendefinisikan dalam konteks seni arca dalam definisi moden berdasarkan kepada pedestal dan juga berdasarkan kepada form and space? Itu satu lagi. Sekarang ni bila sebut tentang material, kita sekarang ni dalam konteks 21st century banyak kita kena lihat new teknologi berdasarkan kepada kemahiran teknologi yang elektroniknya, yang berdasarkan kepada bahan-bahan baru, bukan menggunakan bahan-bahan lama seperti besi dan juga kayu dan batu, tetapi ada juga, saya tak pasti sama ada saya boleh melihat karya-karya yang berdasarkan kepada bahan-bahan abad 21 yang lebih kepada high tech. Itu terpulang kepada definisi adakah itu juga dalam konteks bentuk dan ruang dalam konteks seni arca, ataupun dia mempunyai satu definisi lain berdasarkan pada abad 21 dalam konteks 21st century art yang berteraskan kepada teknologi high tech, dan adakah juga itu dalam kategori kita longgokkan dalam definisi seni arca ataupun sculpture moden yang kita bayangkan semenjak daripada abad 20 dulu. Itu saya tak tahu. Berkemungkinan juga sekarang ni dalam penghasilan pengkarya muda ataupun pengarca muda yang kita lihat yang ada di Faculty of Art di mana-mana, ada tak benda-benda yang menggunakan teknologi yang baru itu? Contohnya bila saya sebut tentang stainless steel. Boleh tak kita di workshop ataupun di bengkel-bengkel seni arca di Faculty of Art kita memperkenalkan ataupun menghendaki pelajar kita ataupun artis muda menggunakan teknologi stainless steel, sedangkan dia sudah lama bahan tu, dan hasil karya berdasarkan pada stainless steel mungkin dia punya bentuk yang clean, bentuk yang berdasarkan kepada form yang lain daripada pemahaman appreciation terhadap form. Itu yang kita kata bahan juga boleh memberi kesan kepada bentuk yang kita hasilkan dalam kesan-kesan kepada appreciation. Contoh kalau saya sebut stainless steel, ataupun ada benda-benda baru lagi dalam era-era teknologi terkini yang mana kita lihat boleh dijadikan bahan yang boleh dicambahkan lah pada saya. Tadi Dr. Rosli sebut tentang adakah material masih lagi sama zaman sejak 1980-an, 70-an sampai sekarang pengarca ataupun kita definisikan dia sebagai penghasil karya yang berbentuk tiga dimensi menggunakan bahan yang sama. Kalau kita lihat bahan yang sama memang itulah yang kita lihat. Tetapi kalau di tempat lain mungkin di luar negara dia menggunakan bahan-bahan berdasarkan pada high tech. Itu kita tak tahu lagi bagaimana perkembangan semasa terutamanya pengkarya muda berdasarkan kepada hasil karya tiga dimensi. Dan kita lihat banyak juga karya-karya dalam konteks persekitaran semasa dengan teknologi semasa dengan bahan-bahan baru, dia akan sensitif dan hasilkan karya-karya itu. Cuma mungkinlah dia terlibat dari segi costing, dari segi ketahanan, dari segi apa yang kita lihat dalam konteks teknikal. Itu saya. Tapi macam Dr. Rosli sebut, saya rasa hasil karya semasa dalam konteks pameran di Malaysia masih kekal dengan bahan-bahan seperti mana kita lihat 20 tahun dulu lah. Bukan saya kata benda itu tidak dilihat dalam konteks pengetahuan sedia ada daripada orang melihat daripada karya-karya luar negara. Bila kita lihat dia menggunakan bahan-bahan yang high tech, yang kadang-kadang technical proses membuat seni arca ataupun bentuk itu sendiri kita nampak dah pergi pada industrial yang memang memerlukan kepakaran dan kemahiran bahan yang tinggi. Ini satu perkara yang mungkin kita lihat dalam konteks perkembangan semasa. Ada dua tadi saya sebut. Satu berdasarkan pada definisi seni arca dalam konteks 20th century, dengan dalam konteks adakah konsep seni arca 20th century itu ada juga hasilnya pada 21st century, tapi ada tak cara persembahan
gaya persembahan yang berbeza. Berdasarkan pada kita sebut installation, berdasarkan kita sebut kinetik, berdasarkan kepada elektronik. Adakah itu juga dilonggokkan dalam konteks definisi seni arca? Itu saya tak tahu, kita boleh bincang lah. Tu kena ada satu topik khusus pula itu kan. Sebab kita menggunakan perkataan itu kan? Ya. Okay. Saya masih tertarik, saya mungkin tanya Pak Fadil, cuba cakap sikit Fadil. Fadil? Dia off dia punya tu. Fadil, mic off, mic. Mikrofon buka punya mikrofon off. Tak dengar, cuma tak off. Kat sini ada lambang tutup ni. Cuba tekan, tengok kat mana. Kat dalam skrin tu ada tak lambang mic tu. Sila on kan. Tadi cakap elok je. Allah. Tak nak cakap pula. Itu lambang mic kau tu. Cross. Dalam skrin tu ada lambang mic Fadil. Dengar. Aduh, yo. Okey. Cuba dengar. Aduh. Okey Fadil. Sikit komen tentang material ni macam mana? Tak dengar juga tu. On mic tolong. Mic dah tepat. Sahabat-sahabat tolong like and share lagi ya. Ini tak dengar Fadil. Mic. Tadi dah betul dah mic tadi. Okey, cakap. Masa buat rehearsal tadi main boleh. Untuk sahabat-sahabat luar sana, kami sebenarnya dah ada rehearsal tapi tak dapat ni tadi auto tu. Dia ada kat mana tu nak tolong dia tu. Auto tu. Okey. Dah boleh. Cuba cakap Fadil. Boleh cakap. Okey. Dah. Alright, okey. Tak dengar lah Okey. Boleh lah cakap. Tak dengar. Mic tak ada. Dia off juga. Dia off Okey, hari ni dah tuan-tuan dan puan-puan teknikal saya pun tak kerti nak handle ni. Okey, Cakap Fadil, cakap. Fadil. Tak dengar Fadil. Dengar suara kita orang tak? Kau tolong dia Noah. Kau pergi rumah dia tolong Noah. Allahu Akbar. Selalu dia ni cakap lah dia. Okey. Tak dengar lah Fadil. Ada something wrong kat mana tu, saya pun susah nak tu. Tapi ini interesting ni, mungkin bahasa syarat je kot Fadil cakap. Biar kita faham. Okey, tak apa, mungkin kita terus dulu kepada Al-Talim. Nanti kalau Fadil dapat cakap, dia cakap je lah Fadil. Aku terus kat Al-Talim dulu. Sebab tak dengar lah. Speaker ke mic, macam mana mic tu dia takut termute pula lah. Takut mic kau tu termute pula. Tengok mic button tu. Dia sepatutnya kat bawah tu, kat bawah sikit tu ada apa nama? Dr. Lim, kat you punya screen tu ada lambang mikrofon kan Dr. Lim? Siapa? Kalau kat you punya screen ada lambang tu kan? Ada. Yang pada tu nampak tapi dia memang cross. Itulah. Dia cross, dia auto cross. Tu okey. Tapi tak dengar pula kan? Dah, itu okey tapi tak dengar. Itulah tadi dah cakap elok dah. Dan inilah dia proses teknologi. Cuba keluar masuk balik lah Fadil, cuba tengok macam mana tu. Terus dia off. Fadil keluar betul. Dia betul dalam rumah.
Bagi dia cari lah, bagi dia cari. Fadil, mungkin dia tak ada mic kot. Dia cakap mic dia kat mana? Tak Fadil. ada. Okey, Dr. Halim, kita terus sikit lah lagi. Takut Fadil tak ada mic lah. Tak ada, dia pakai apa? Itu dia tutup. Dia tutup tak apa, aku remove dia dulu. Okey, Halim, macam ni. Nak tanya ni. Okey, kita melihat dalam konteks Prof Halim juga adalah seorang ahli akademik ya. Dan saya nak juga melihat sejauh mana bidang arca ni. Halo Fadil, dengar ke? Mati juga dia punya tu. Fadil, mic mana mic? Cuba dengar. Mic dia masih Cuba. Mic. mic. Halo. Okey. Fadil, halo. Oh, best live kita ni sebenarnya. Nak menyelesaikan masalah teknikal Allah Dah Akbar. sampai masuk bilik lah. Itulah tu, baik-baik kat luar tadi. Cuba cakap Fadil. Tadi boleh pula Lim Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Mungkin bersettle sekejap lagi. Tak apalah, nanti kalau suara dia ada, dia bunyi lah. Okeylah. Balik pada soalan dari Prof Halim selaku ahli akademik juga, sejauh mana agak bidang arca ni kan pengalaman you lah untuk para mungkin student master ke, student PhD ke, student degree yang membuat kajian berkaitan seni arca ni, dan sejauh mana bidang kajian mereka ni, adakah kalau ada buat pun lepas-lepas tu jadi apa je nak? So ada tak? Apa pandangan Dr. Halim itu? Tak ramai lah. Tak ramai kan? Sebab saya lihat ada satu kajian-kajian dari pelajar-pelajar UiTM sebenarnya yang saya baru-baru ni kita ada satu isu isu maintenance arca-arca di luar yang tidak ada maintenance-nya. Dan saya ada melihat satu kajian yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar ni. Tapi kita dok tertanya-tanya juga sejauh mana hasil-hasil kajian mereka ni boleh membagi impak ataupun boleh dipakai guna oleh pihak-pihak luar sana. Yalah, sepatutnya kalau kita nak hasilkan kajian-kajian dalam bentuk seni arca, walaupun bukan kajian dalam konteks pengkaryaan, banyak isu-isu yang kita sebut. Contohnya isu yang tadi mungkin isu maintenance, mungkin isu tadi berdasarkan kepada konsep 21st century dengan 20th century sculpture, mungkin berkaitan dengan bahan. Itu semua adalah topik-topik yang mungkin juga boleh dijadikan kajian, tapi itu kajian yang berdasarkan kepada penjelasan ataupun mencari sebab-sebab dan isu-isu yang timbul. Tapi kita juga boleh buat kajian dengan projek, dengan menunjuk terus karya. Contohnya macam saya kata, apakah tadi Dr. Rosli sebut, apakah material terkini dalam konteks penghasilan karya dalam definisi seni arca yang boleh kita hasilkan, maka boleh dibuat terus dalam studio. Maksudnya kalau kita kata kita menggunakan tu saya sebut tadi, dalam kita mendefinisikan sculpture seni arca yang berdasarkan pada konsep 20th century, dengan kita nak menceritakan pasal material yang digunakan dalam abad 21 berdasarkan kepada material yang lebih kepada industrial, yang lebih kepada elektrik, yang lebih pada high tech. Ini satu definisi yang terpaksa kita kena sepakat dalam bidang kita untuk menentukan tadi. Jadi isu kajian itu yang kita kena bangkitkan. Maksudnya adakah yang kita gunakan perkataan seni arca itu masih lagi disebut dalam abad 21 dalam konteks definisi. Tapi kadang-kadang bila kita sebut seni arca, mungkin di Malaysia dia boleh kata walaupun perkataan seni arca itu kepada pendefinisian pada form dan space, tapi dia boleh juga nanti digunakan konsep yang sama tapi berkembang. Ini perlu juga kajian, definition. Sebab ada juga pelajar yang kononnya cuba nak buat seni arca dalam bentuk virtual. Saya pun tak berapa setuju, tetapi kononnya dia nak buat bagaimana definisi seni arca dalam konteks digital ataupun 3-dimensional work ataupun 4D dalam bentuk virtual.
Ini kan masalah-masalah definisi seni arca secara konkret, dan disebabkan high teknologi menggunakan IT, maka digital virtual space dimasukkan. Tapi mungkin penjenamaan kepada hasil karya yang berasaskan kepada virtual space dan virtual form ini semua, itu satu persoalan-persoalan lain. Dia akan contribute kepada definisi yang lain. Dia tidak boleh guna pakai istilah yang berasaskan kepada seni arca yang kita faham dalam konteks form and space dalam fizikal. Ini juga kajian ada cuba nak dibuat. Cuma saya kata kalau nak buat kajian berkaitan dengan sculpture tetapi duduk dalam digital space, maka dia akan contribute kepada jenama apa. Saya tak tahu. Kalau nak kata nanti arca, nanti dia akan ada pertembungan definisi dalam konsep yang berbeza. Itu pun saya tak tahu macam nak buat. Tapi ada orang yang cuba nak buat kajian begitu. Tapi bila kita tanya nanti, kita lihatlah bagaimana dapatan hasil daripada kajian tersebut. Kalau kajian itu menjadi kontradik berdasarkan pada definisi, maka kita kena bantu untuk menjadikan satu penjenamaan lain dalam tadi material contohnya. Itu satu perkara dalam konteks kajian. So saya suka sangat kalau katakan ada pengkaji dalam bidang yang suka kepada isu-isu dalam seni arca ataupun dalam konteks 3-dimensional work, kemudian kita buat kajian terpulang. Sama ada kajian itu berbentuk studio dan tunjuk kepada khalayak tentang ini adalah konsep seni arca ataupun dalam jenama berasaskan kepada 3-dimensional work hasil daripada kajian dalam studio. Ataupun kita buat kajian yang lebih kepada teks yang kita bercerita dan memberi penjelasan kepada makna dan juga kepada yang lain-lain. Ini bergantung kepada apa fokus ataupun objektif kajian. Dan tadi Dr. Rosli kata, boleh tak kalau kita buat kajian dalam seni arca, kita cambahkan. Itu sangat bagus. Sebab apa? Bila berlakunya kajian, dia akan mempercambahkan knowledge ataupun ilmu pengetahuan dalam bidang seni arca contohnya. Very specific. Bila setiap pengkaji, kalau ramai pengkaji yang mengangkat kajian-kajian dalam seni arca, maka banyaklah ilmu pengetahuan baru yang disumbangkan dalam bidang seni arca. Macam mana jadi dapatan dia kita tak tahu, tapi itu kita biarkan pengkaji yang buat. Balik pada persoalan yang Dr. Rosli sebut, apa yang jadi kepada hasil kajian itu, maka bolehlah dibukukan, bolehlah disebarluaskan dalam seminar. Persatuan Pengarca Malaysia buatlah satu seminar dissemination, menyebarkan hasil kajian itu kepada khalayak. Kita mungkin tak ada satu seminar seni arca sebab kita kan berfokus ni, kita dah berfokus. Kita cakap pasal seni, kita cakap pasal spesifik seni arca. So what is sculpture? Apa yang dikatakan seni arca? So kita lah yang kena buka. So maksudnya tugas kita untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan tentang seni arca. Dan ingat, ilmu pengetahuan seni arca boleh jadi dalam practicing artist, boleh juga dari segi penyelidik. Dua. Disebarkan dalam bentuk pengalaman pengarca itu sendiri selama 15-20 tahun, maka jadikan sebaran dalam bentuk seminar, teruskan dengan demonstrasi karya dan membentangkan kepada orang tentang kefahaman arca, itu pun dijadikan sebagai kajian. Dan satu lagi, kajian disebarkan melalui seminar ataupun melalui web webinar sekarang lah, dalam yang nak terus dibuat ni boleh saja, nanti panggil siapa-siapa cerita tentang what is sculpture ataupun seni arca. Semua tadi yang saya sebut awal tadi, adakah istilah seni arca itu kita lombokkan dalam apa saja perkembangan gaya-gaya baru hasil karya 3-dimensional work di Malaysia? Memang itulah kita sebut seni arca, termasuklah installation, termasuklah kinetic, termasuklah video art, termasuklah itu semua kita lombok dalam satu. Adakah itu menjadi benar? Kita tak tahu. Ya. Itu yang bagusnya untuk dikaji. Kalau siapa yang tak nak buat berdasarkan pada studio praktis, kajilah berdasarkan pada penjelasan pecahan ilmu pengetahuan arca dalam abad 21, mana boleh sama dengan abad 20? Takkan mungkin sama. Kalau sama, maksudnya seni arca tidak berkembang. Itu saja. Maknanya berkaitan kajian ilmiah tu dengan perkembangan arca tu nampak jelas dari situ. Kan? Mesti kajian macam Dr. Ali kan, dari kajian mesti kena seimbang dan selari antara pengkaji dan juga theoretical dan juga perkembangan seni arca mesti selari. Dia tak boleh kita nampak pengarca menghasilkan karya-karya arca
tapi penjelasan tentang makna-makna perkaryaan dan juga mengapa jadi begitu, siapa yang nak menjelaskan? Mungkin pengajar itu sendiri, mungkin juga art historian sendiri. Tapi art historian pun kalau tidak berlaku kepada research, maka dia jadi itulah kebenaran kepada fakta. Itu yang saya sebut. Saya suka kalau katakan ada pengarca ataupun orang yang berminat dengan kajian-kajian seni arca, kita boleh buat berbagai kajian dan kita sumbangkan dalam satu seminar yang mungkin Dr. Rosli boleh uruskan. Dan seminar itulah sebenarnya kita menyebar luaskan ilmu seni arca yang telah difokus ni sebenarnya. Sebab kita melihat seni dalam konteks 3-dimensional work, seni arca, sculpture yang kita fokuskan dan kita percaya dan believe. Dan kita percaya benda ini boleh menjadi ilmu yang boleh berkembang luas. Itu saja. Tak ada masalah. Dia spesifik dan kita sendiri yang kena gerakkan supaya dia berkembang. Sama ada dalam konteks perkembangan bentuk secara fizikal dalam galeri ataupun di luar galeri, ataupun berdasarkan pada penjelasan dalam tulisan dan juga pengkajian. Dua-dua tu harus berkembang. Kalau tidak, dia sunyi sepi lah, dia tak ada lah. Cuma sekali tak ramai lah seni arca ni sebenarnya. Dan kesilapannya mungkin juga berdasarkan kepada saya tak tahu macam mana Dr. Rosli, mungkin kita boleh bantu pihak sekolah KPM. Dalam konteks penghasilan karya 3 dimensi dengan penghasilan karya 2 dimensi, harus dijelaskan keseimbangan, kefahaman konsep-konsep itu ditekankan dengan projek-projek yang sama, rata dan seimbang. Dan saya yakin kalau peringkat primary school dan juga peringkat secondary school, kebanyakan pengajaran bahasa kepada seni visual, dia akan menekankan kepada karya-karya 2 dimensi. Saya yakin. Sebab itu saya kata, kalau kita tak banyakkan pendedahan kepada appreciation ataupun penghasilan bentuk, bahasa kepada bentuk dan ruang dalam konteks memahami dan mengukuhkan kefahaman 3 dimensi, maka tak ramailah generasi yang keluar daripada persekolahan ataupun melihat seni arca dan dia boleh buat appreciation, dia hanya melihat bentuk. Tadi Dr. letakkan, pulang pada saya. Kajian itu penting. Maknanya sekarang ni ada Dr. Alim dah berbicara tentang soal ekosistem perkembangan arca itu sendiri, ya, melibatkan sistem pendidikan contohnya kan, di mana keperluan pendidikan itu perlu ada untuk menyebar luas satu hal lah. Sebagaimana pendapat Dr. Alim, sekarang ni ekosistem ni yang adakah yang mempengaruhi perkembangan arca itu sendiri? Kita lihat tadi kalau kita kata dalam konteks publication, kita tak ada sangat satu kan, dari segi kita berbalik kepada soal menghasilkan arca yang dalam bentuk simple pun tidak berkembang secara menyeluruh begitu. Sebab dikatakan ekosistem untuk pengarca-pengarca ini bergerak tidak semudah ataupun tidak semudah dua dimensi, maksudnya gitulah kan. Contohnya kalau lihat kita memerlukan okey tadi macam mana? Dia sebenarnya Dr. Rosli, kalau kita tunggu kepada orang ramai untuk memahami seni arca mungkin lambat lah. Tetapi the philosophical thing of what is sculpture, itu satu kita kena jelas. Kemudian kita pergi, that is what is sculpture. Kemudian tu kalau kita kata what is sculpture dan macam mana cara membuatnya, apa bentuk teknik dan prosesnya, maka kita kena ada, sama ada di sekolah, sama ada di pendidikan tinggi, itu pun dah berlaku. Kemudian satu lagi yang penting ialah apa benefit hasil daripada pemahaman bentuk dan ruang ini kepada masyarakat. Ini kita kena jelaskan. Maksudnya kesedaran terhadap bentuk, kesedaran terhadap ruang ada berlaku dalam konteks interior design, dalam konteks architecture, dalam konteks penggunaan dalam aplikasi kehidupan. Maka antara what is sculpture yang kita selalu berkata kepada konsep estetik, adakah dalam abad 21 ini dia masih lagi ada estetik dan ada juga functional dan juga ada benda-benda lain. Maksud saya, adakah definisi sculpture itu ataupun definisi seni arca itu masih lagi sama definisinya dalam konteks seni arca yang kita belajar ataupun yang kita tahu berdasarkan pada abad 20, dan adakah what is sculpture ataupun apa itu seni arca itu masih sudah berubah dari segi apa maksud sculpture, apa maksud arca dan bagaimana kita melaksanakan perjalanan seni arca dalam abad 21 dan apa sumbangan. Ini sangat penting. Apa sumbangan kefahaman seni arca dalam konteks pembelajaran ataupun pengetahuan itu kepada masyarakat.
itu selalu dipertanyakan. Contohnya kalau ambil sesuatu yang besar, apa sebenarnya sumbangan seni kepada masyarakat berdasarkan kepada sama ada kesejahteraan, sama ada fungsional, sama ada itu semua kita kena fikir. Sebab itu maka di situ barulah kita boleh menyemarakkan kita punya mungkin seminar, mungkin berdasarkan kepada penulisan. Sebab kita sampai pekat sekarang kita tahu itu ada beberapa perkara yang kita kena gerakkan lah. Pada saya kita kena gerakkan, tapi tak boleh gerakkan dengan satu dua orang. Dia kena gerakkan dalam bentuk yang mungkin doktor Rosli boleh dengan persatuan ataupun dengan institusi. Saya sangat setuju lah. Sebab pemahaman dan appreciation dan juga apa itu benda yang dikatakan seni arca itu harus dijelaskan secara yang konkret untuk operasional seterusnya dan sumbangan itulah yang paling utama. Takkan kita, mungkin kalau kita bercakap pasal seni arca dalam konteks estetik, maka itulah yang kita buat. Jadi maksudnya kalau kita punya belief seni arca itu kepada form and space dan lebih kepada estetik, maka itulah operasional yang kita buat selama ini dan itulah sumbangan dalam konteks gallery base dan itulah dia hasilnya. Maksudnya estetik kepada form, space dan juga kepada gallery base. Tapi saya kata apa maksud seni arca yang kita pegang sekarang dalam abad 21 sehinggakan operasionalnya mungkin ada perubahan dari segi material, perubahan dari segi style, gaya persembahan, ataupun mungkin nanti dia akan ada sumbangan kepada kehidupan masyarakat. Itu. Tapi kalau kita kata kita hanya menyumbangkan kepada kumpulan pelukis dan juga kepada penggiat, kepada kolektor dan juga kepada galeri, maka itulah yang kita akan buat sejak daripada zaman dulu, terpulang pada kita. So kalau kita lihat, kita ni masalah sebab kita duduk dalam keadaan transition antara abad 20 dan abad 21. So adakah pemikiran kesenian abad 20 masih sama dalam definisi abad 21? Saya rasa ada perubahan banyak di luar sana, tapi kita kena terima lah. Dan saya tidak kata semua orang ikut. Saya kata kalau kamu mengatakan bahawa seni arca itu ialah berkaitan dengan estetik, maka teruskan dengan gallery base untuk exhibition. Tapi kalau kamu kata seni arca itu ada berkaitan dengan sumbangan kepada well-being, sumbangan kepada kesedaran ilmu, sumbangan kepada fungsional-fungsional yang lain, maka operasionalnya buatlah supaya dia menjadi sumbangan yang begitu. So terpulang kepada masing-masing mendefinisikan apa itu seni arca pada kamu dan bagaimana ianya dibuat dan apakah sumbangan akhir hasil yang kamu buat itu kepada, adakah kepada hanya dalam konteks ekonomi, adakah dalam konteks sosial, adakah dia lebih kepada mengangkat keagungan seni bentuk arca dalam konteks negara ataupun budaya. Macam saya kata keris. Kalau saya kata keris itu dalam konteks fahaman seni arca berdasarkan 3 dimensi, maka dia menjadi satu keagungan budaya negara Malaysia. Dia bukan hanya kepada aspek sosial dan ekonomi. So dia ada banyak yang dikata dia punya aksiologis berdasarkan kepada sumbangan. Tapi kalau kita pegang satu je, hanya untuk berkarya dan juga untuk pameran dalam galeri, maka satu itulah yang kita pegang. Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tetapi adakah di abad 21 ini masih lagi dalam definisi yang ataupun boleh dipercambahkan dalam konteks yang lebih lain, yang lebih pelbagai. Sebab saya lihat dalam konteks pendefinisian seni di luar daripada tempat kita yang lebih kepada contohnya seni arca dalam konteks fungsional berdasarkan kepada medical, seni arca dalam konteks terpulanglah kepada kita. Okey. Jadi soalan tadi berkaitan dengan research kan, perlu dikaji, perlu. So maknanya isu-isu yang fundamental pun kita kena selesaikan dahulu. For example, isu nasi sendiri. Lepas tu kalau ikut doktor tadi, buat apa direction sebenarnya kita akan bawa Pulang. yang tu. Maknanya sekarang semua kena bergerak satu arah. Maknanya sekarang apa dia? Kemudian apakah definisi yang patut kita untuk mendepani abad 21 punya bentuk 3 dimensi ketika arca. Sebab sebelum kita lihat pun
bentuk-bentuk arca sering ditampilkan seolah-olah cuba lari daripada tampilan-tampilan 3 dimensi yang terdahulu. Kita lihat bakat muda zaman contohnya kan. Kita lihat juga dalam panel-panel sifat internasional atau KL Benali kita lihat kan. Pun definisi arca secara konvensional sebenarnya telah berubah. Tetapi macam Dr. Ali berkata tadi, ini tidak diniahkan, tidak distatuskan what arca yang sebenarnya, apa definisi sebenarnya dalam abad yang baru. So saya fikir itu satu perkara yang menarik untuk diperbincangkan lah. Dan saya juga berpendapat fungsi arca itu tadi saya katakan what is dia punya sumbangan. That's why kita lihat di mana-mana kalau cerita pasal arca dan komuniti, mereka akan rasa jauh dengan mereka sebab mereka melihat satu bentukan-bentukan yang tidak memberi manfaat secara langsung, sedangkan dia tidak begitu. Prof. Alif ada buat kajian-kajian tentang bentuk-bentuk arca yang membawa ikon-ikon tertentu yang mewakili historical dan sebagainya, tapi komuniti biasa tidak melihat benda ni. Dan mereka melihat kalau ada Fadil, dia melihat objek-objek 3 dimensi yang dekat dengan mereka. So maknanya satu ni bentuk-bentuk back to tradisi gitu mungkin. So macam mana? Disebut pasal keris, disebut pasal kukuh kelapa. So the functional is part of our community punya base dahulu. Kemungkinan arca kita boleh balik kepada ke tradisi yang tu semula. Dia tidak boleh, saya rasa tak sesuai juga kalau kita masih mengejar acuan-acuan barat di sana. Sebab kita lihat kalau di sana dia canggih dari segi teknologinya, dia canggih dari segi materialnya, tapi pengisian nilai tidak berlaku. That's why satu contoh COVID kita katakan sekarang kan, COVID-19 kita mengatasi bukan dengan konsep teknologi tapi dengan konsep nilai. Kan, nilai menghormati dalam zaman-zaman COVID masing-masing bersetuju untuk menolong antara satu lain. Nilai-nilai yang tidak ada. Jadi kalau pendefinisian arca mengikuti zaman-zaman yang dibawa oleh barat, saya fikir nanti kita akan terlencong lagi. Why not? Saya fikir dia back to tradisi balik, melihat bentukan-bentukan dahulu dan dia ini berfungsi dalam masyarakat dan mungkin bentuk-bentuk itu tak diterima pakai oleh komuniti. So macam mana Dr. Talib? Kalau ada sikit tambahan. Okey. Sebenarnya dia mudah Dr. Rosli. Dengar Dr. Rosli, dengar kan? Dengar. Aku sedih ni Fadil. Sebab kita secara kita lahir sebagai individu manusia, bila lahir dan zaman kanak-kanak sehinggalah kita membesar, sebenarnya konsep ruang dan bentuk tu ada pada kita. Faham tak? Jadi maksudnya konsep bentuk dan ruang tu sejak kita lahir dan sejak kita membesar tu, konsep-konsep tu dah ada. Cuma sekarang masalah dia, apabila sampai dalam konteks pendidikan di sekolah, kita kebanyakan aktivitinya kepada two-dimensional work. Bila two-dimensional work, kita terpaksa mentafsir ruang yang fizikal yang kita dah faham, yang mungkin kita rasai selama ini, mungkin kanak-kanak rasai, tetapi dia terpaksa translate kepada two-dimensional ruang, bahaskan pada dia panggil apa? Virtual space, dia panggil ruang ilusi. Jadi bila menghasilkan karya di sekolah contohnya, bila menghasilkan karya two-dimensional, dia terpaksa transfer ruang yang fizikal yang dia faham ke dalam bentuk ruang ilusi. Dia terpaksa transfer bentuk yang dia faham kepada bentuk yang ilusi. Sekarang ni masalah dia, mengapa kita tidak menjelaskan konsep bentuk dan ruang yang kita ada dalam persekitaran sejak daripada kanak-kanak itu, diberi kesedaran bahawa itu adalah konsep ruang dan itu adalah konsep bentuk. Maka dia akan pergilah kepada seni arca bila dia masuk di institusi pengajian tinggi. Tetapi seni arca dalam konteks institusi pengajian tinggi itu kan dia lebih kepada contohnya mungkin estetik. Tetapi daripada peringkat awal lagi barulah pelajar tu sedar, oh ada ruang fizikal, ada bentuk fizikal, ada bentuk illusion, ada ruang illusion. Macam tu supaya pengukuhan terhadap kedua-dua konsep ruang bentuk dia akan menjadi kukuh daripada mula zaman kanak-kanak sehinggalah ke sekolah menengah. Di institusi Faculty of Art, kita dah mula menyebut seni arca. Dia ada satu definisi konsep yang apa dia seni arca? Sedangkan seni arca itu juga macam Dr. Rosli sebut, dia sebenarnya sudah ada dalam ruang perkembangan
dia semasa kanak-kanak sehingga dia membesar. Tapi definisi seni arca menjadi satu benda yang pelik. Sedangkan di sekolah pula penjelasan kepada ruang dan bentuk secara ilusi itu yang kebanyakan yang cara mudah menggunakan kertas dan pensel dan color. Jadi ini kan jadi complicated. Antara yang kita boleh buat aktiviti, kita boleh di sekolah dia tak panggil lah seni arca. Di sekolah maksud saya pengukuhan konsep kepada ruang dan bentuk tu kita dah boleh buat aktiviti bagi seimbang supaya konsep ruang dalam illusion, konsep ruang dalam fizikal, konsep bentuk yang ilusi, konsep bentuk yang fizikal tu sama rata, sama berat. Jadi barulah aktiviti tu nampak mengukuhkan kefahaman yang akhir bila masuk ke institusi pendidikan tinggi, bila disebut tentang seni arca, dia mula fahamlah kita perlahan-perlahan kita konsep itu dibawa sehinggakan seni arca. Maka di situ nanti akan berlaku ramai orang yang akan terlibat dalam perkembangan dalam penghayat dalam bentuk 3-dimensional ataupun seni arca. Itu maksud saya balik kepada kita punya sistem yang komplit. Tapi kita juga sebut apabila kita masuk dekat School of Art, kita dah ada seni arca, kemudian kita pun ramai pelukis-pelukis, tetapi kita terpaksa kita terpaksa belajar sedangkan benda itu kita dah faham. Balik kepada yang Dr. Rosli kata, kita tahu bukan saja keris, bukan saja benda-benda carving ukiran kayu itu, ada jangan banyak di sekitaran kita yang kita ada bentuk 3-dimensional. Tapi bila come to estetik, bila kepada keindahan berasal kepada elemen-elemen yang kita belajar, barulah kita ada buat pilihan. Yang mana yang dia katakan 3-dimensional yang bukan yang banyak yang tidak menekankan kepada estetik. Yang mana yang form yang menekan kepada estetik. Maka ini di peringkat pengajian tinggi akan dikupaskan dengan lebih lanjut. Dan tak ada masalah lah. Itu yang saya rasa perlu ada. Sebab macam ni, saya nak Fadil boleh bercakap ke? Cuba Fadil bercakap, boleh dengar tak? Sebab saya nampak ada mic dia on. Wajah tak ada. Wajah tak ada. Wajah tak ada. Fadil, cuba komen lagi Okey, Dr. Halim mungkin saya bacakan beberapa komen daripada sahabat-sahabat FB kita Fawaz Halim, dia kata penulisan ilmiah berkenaan seni rupa umumnya kurang. Oh, yang ni memanglah diakui lah kan. Kurang penulisan karya seni pameran dalam galeri lah, itu je. Yalah, maknanya Fadil cakap apa tu? Halo Fadil, cuba bercakap Fadil. Dah macam robot. Halo Fadil, dengar dia. Cuba Fadil tekan nanti bercakap. Ini macam robot. Fadil. Okey, saya baca lagi satu komen ni Dr. Halim ini saya Aminah dia kata perluaskan pemahaman. Memang betul sekolah dua sendiri. Cuma nak apply pemahaman lebih untuk arca. Diorang boleh tahu akraf tapi kurang dikaitkan ilmu arca, akraf, mokak. Tak clear. Bila diorang jumpa arca sebenar, diorang akan cakap patung, batu dan diorang tak faham. Itu macam tadi Dr. Halim kata lah kan, pemahaman arca itu agak semudah yang konvensional pun tak sampai ke level yang paling bawah lah, level sekolah. Tak ada. Sebab satu lagi macam Dr. Rosli tunjuk gambar tadi kan, yang 5 tadi. Kalau Dr. Rosli kata itu berdasarkan pada sejarah dalam konteks masyarakat, dalam konteks pengkaryaan masa zaman kolonial dulu, bila sebut seni arca berkaitan dengan patung tadi. Dalam konteks nilai masyarakat Malaysia habis lah. Betul. So dia bukan nak ambil arca sebab dia kata buat patung, nanti mak dia marah, parent dia marah. Itu masalah dia. Masalah kita di Malaysia ni, kita bukan melihat seni arca tu sebagai satu bidang ilmu yang melihat kepada beberapa konsep dan juga elemen-elemen yang berdasarkan pada ilmu seni arca tu. Tapi kita melihat bila patung, bila orang, bila figure dia jadi itu dia ada kaitan dengan nilai agama, dia ada kaitan dengan nilai
ada arsam kita. Ini masalah yang kita tak dapat lari. Sebab itu di Indonesia kalau saya jumpa pelajar ataupun dulu saya jumpa, kamu ni kalau sebab kita orang Malaysia kan, kamu ni buat patung macam mana di sini kamu punya kita sebab kita punya cara fikir tu kita selalu menilai. Jadi masalah. Jadi dia jawab, saya tahu apa yang saya sembah. Maksudnya dia tahu apa yang dia sembah. Saya bukan buat arca patung ni patung untuk sembah. Saya pemahaman kepada ilmu keindahan estetik seni itu yang saya apply dalam bentuk form and speed. Ini satu lagi masalah kepada pendefinisian kita lah. Sebab kita dalam masyarakat kita ni, kita selalu menilai berdasarkan kepada perkara-perkara macam tu. Cepat sangat kita menilai kepada, wah ini patung, ini jadi haram. Ini masalah kita. Sebab kita kena tahu, bila dia menjadi satu bidang ilmu, maka niat kita untuk menghasilkan sesuatu karya berdasarkan pada seni arca, dengan pemahaman terhadap konsep-konsep dalam hasil karya 3 dimensi, maka itulah kita punya objektif. Lainlah kalau kita buat itu kita terus sembah, itu lain. Itu saya tak nak masuk campur. Saya kata, saya belajar seni arca berdasarkan kepada konsep kesenian dalam konteks memahami bentuk, ruang dan berdasarkan kepada estetik. Ataupun ada contribution lain dalam konteks hasil karya 3 dimensi yang boleh jadi berfungsi, yang boleh juga menyumbang kepada aspek-aspek. Sekarang ni kan ada estetik dan fungsional. Pulang kepada kita lah. Sebab itu berdasarkan kepada tadi yang mungkin melihat arca-arca di luar sana terus tanggap kepada negatif pada patung. Ini tanggapan, terusly tanggapan persepsi masyarakat. Mungkin kerana kekurangan ilmu berkaitan dengan seni arca ataupun berkaitan dengan seni 3 dimensi. Itu pulang. Kita juga salah berdasarkan kepada pentafsiran. Sebab tadi ada soalan tentang tidak banyak buku ataupun penulisan. Kalau banyak buku pun kalau tak baca pun tak ada juga, tak faham juga. Maksud saya bukan masalah banyak buku, banyak penulisan. Kita sendiri yang terpaksa pergi ke pameran. Sebab bila kita sebut seni lukis ataupun seni arca ataupun seni catan, appreciation dalam galeri ataupun kalau kita kata hasil karya seni itulah yang menjadi hasil daripada pembelajaran kita. Bukan kita nak patah balik untuk melihat kepada teks-teks yang banyak. Tetapi kepada sebagai researcher, yes, you kena baca teks kepada pemahaman terhadap karya seni. Okey, sekejap, betul ni. Fadil boleh cakap ke? Ya Ali, dengar. Akhirnya, tuan-tuan dan Kau dapat dari mana? Ya, dengar. Boleh. Fadil, dah dengar. Okey. Mungkin puan-puan Dengar Ali. yang sikit kot kesian kat sahabat saya. Okey Fadil, boleh bagi pendapat sikit Fadil, dah dengar banyak benda tadi. Okey Fadil boleh sentuh mana sikit? Aduh. Sila Fadil. Okey Ali. Mungkin apa yang dengar tak, bagi saya melihat faktor bila cakap pasal arca ni, maybe kita pun masih dalam konteks baru 50 tahun sekitar berarca. And then kalau saya lebih melihat untuk kita installation itu lebih hampir dengan kita, lebih banyak terselah installation pada kehidupan masyarakat lampau compare to arca. Kalau kita comparekan di antara our Malaysian dengan Filipin, Thai, Indonesia, memang budaya mengarca itu memang diorang sudah 100 years lebih lama daripada kita kan. Dan kalau kita tengok pun setiap negara kalau dia refer kepada pihak origin atau orang asalnya, memang tradisi mereka ada. Tetapi kalau kita melihat kepada tradisi orang asal kita dalam bentuk mengarca, saya rasa kalau kita pergi ke Menteri Bani, itu pun masih kerana saya Dengar. Line. Tak apa, try cakap je. Dengar. Hai. Okey. Hello, dengar ni? Dengar. Sama-sama. Hello. Kau cakap je. Terus. Dengar kan? Dengar. Kau cakap je. Boleh, kau cakap je. Dekatkan mic kat mulut kau. Okey,
Apa yang Dr. Halim cakap tadi memang betul pun, dari sudut penggunaan material memang kita seolah-olah rasanya macam tak bergerak. Masih mengulangi apa yang kata orang di era 70s, di era 80s punya artis masih di-repeat oleh generasi sekarang lagi. Tak dapat untuk kita lihat satu pembaharuan yang berlaku secara drastik, kan, tak berlaku. Dan benda-benda tu pun saya tak menafikan yang pihak di akademik pun kadang-kadang terdapat student akan meniru material yang guru pakai, kan. Tidak ada satu keberanian mengeksplor satu material baru, kan. Dan faktor-faktor tu kita pun harus faham, mungkin dari sudut kewangan, dari sudut space, dari sudut pembelajaran yang orang dapat pun amat terbatas, kan. Ya, betul. Hello, Le? Dengar, okey, terus. Kita tengah mendengar ni. Terus. Suara dah clear dah. Okey, itu satu. Dan satu lagi, dalam konteks saya melihat Arca pun, saya melihat generasi hari ini seolah-olah dari Arca itu seolah ditinggalkan, mereka melompat terus ke instalasi. Ini dapat kita lihat apabila berlaku pertandingan, memang penyertaan Arca tidak berlaku, mereka lebih kepada instalasi. Ini mungkin satu yang saya rasakan satu yang harus juga kita pandang, kan. Maksudnya mungkin bagi saya seorang basic sebagai Arca and then baru menjadi seorang installation, tetapi kita sekarang ni dari seorang painter melompat menjadi installation artist. Jauh nak tangga lompat kan? Satu hal yang ya? Okey. Ya, Li? Terus. Tak apa, teruskan. Mungkin sekejap Fadil. Saya tengok ni sekejap Fadil, sekejap Dr. Halim. Saya nak respon ni. Eri, sahabat kita ni. Eri Arham. Eri. Okey. Seni Arca dalam konteks bisnes. This is very Hello. Kita bincang pasal kesenian ni. Boleh. Komen. Bagus. This is good apa noted by Eri Arham, our member. Kita duk sebut alat bisnes. Boleh. Sebab tu saya kata tadi, kalau saya tidak menghalang apa saja definisi tentang konsep seni arca pada kamu, pada siapa-siapa saja. Kalau dia mengatakan bahawa seni arca dalam konteks ekonomi, maka operasional untuk menjadikan dia mendapat sumber keuangan dengan hasil karya arca akan menyumbangkan kepada kesejahteraan hidup dia. Teruskan, tak ada masalah. Sebab itu saya kata, apa itu seni arca kepada kamu? Setiap orang yang menghasilkan karya seni arca, what is sculpture to you? Kalau tadi Eri kata dalam konteks ekonomi, maka bagaimana operasional untuk menjadikan hasil karya seni arca itu boleh mengarahkan kepada sumber ekonomi yang mantap. Jangan nanti bila kita kata aku nak jadi seorang pengarca dan niat aku arca ialah dalam konteks ekonomi, maka operasinya bagaimana? Macam seni arca, kalau nak jadikan dia sebagai sumber ekonomi, maka disiplin entrepreneurship, perniagaan, macam mana nak buat business plan, itu kena ada supaya akhirnya nanti sumbangan kepada pengukuhan ekonomi pengarca itu sendiri. Maksud saya, bukan tak boleh. Cuma saya tanya, apakah maksud seni arca kepada setiap orang? Bawalah cara masing-masing. Kalau saya, dalam konteks seni arca, saya melihat dia sebagai satu bidang ilmu. Maka saya beroperasi dalam memahami seni arca dan juga seni lukis dalam konteks ilmu pengetahuan. Maka akhirnya saya memberi saya memberi sumbangan kepada pengembangan ilmu. Jadi maksud kita jangan jadikan dia satu definisi yang satu. Itu salah. Jadi kalau katakan ada pula seni arca yang dikatakan sebagai satu konteks sosial, maka operasionalnya dia akan menghasilkan karya-karya dalam konteks komuniti. Sumbangannya pun, tanyalah sumbangannya kalau karya-karya berasaskan kepada komuniti, apa sumbangan seni arca yang dia faham tadi dalam konteks komuniti, sosial dan akhirnya menyumbangkan kepada kesejahteraan masyarakat setempat, komuniti art. Teruskan. Kalau kamu pula mengatakan bahawa karya seni arca dalam konteks estetik,
Maka dalam konteks operasional, bagaimana nak jadikan karya seni arca dalam konteks estetik? Maka akhirnya dipamerkan untuk pemahaman estetik dalam konteks bentuk seni arca. Teruskan. Saya tak nak jadi had kepada satu-satu saja. Masing-masing, what is sculpture to you, how you do it, and what is the contribution your sculpture to the public, to the economy, to the aspect social, to the culture. Ulang. Jadi Harry Arham kalau nak jadikan seni arca sebagai satu konsep ekonomi, macam mana nak operasional, cari jalan, lepas tu nanti dia akan mengukuhkan ekonomi pengarca itu sendiri. Okey. Saya setuju dengan Alim. Yang ini saya ada satu sesi nanti saya akan bawa beberapa pengarca dari negara jiran kita lah. Terlihat bagaimana mereka mengembangkan arca dalam konteks bisnes mereka. Di samping dalam arti yang sama mereka bergerak atas dasar seniman yang mengutama estetik. So nanti mungkin sesi lain yang kita akan bincangkan bagaimana bisnes tadi yang Eric kata tadi. So Fadil, mungkin boleh respon sikit Fadil bagaimana yang ini ni? Yang dia resapkan tadi Dr. Alim dah bagi. So Okey, cakap tu, tanya Ali. Tadi tu soalan yang depan tu siapa tu? Yang depan tu. Azli Iqbal. Boleh respon ni? Itu masalah pengurusan. Urusan Itu pengurusan sekolah. Okey. Bukan masalah seni, masalah pengurusan sekolah. Siapa suruh dia mengajar seni sampai pada pengaruan? Dari segi melahirkan guru-guru yang berautoriti untuk mengajar pendidikan seni khususnya 3 dimensi ni. Adakah keluarannya mencukupi ataupun sekarang kita sebenarnya tak cukup tenaga sebenarnya? Bagaimana? Okay, on behalf pada soalan ini yang saya satu lagi bagi soalan ini kalau saya respon di peringkat masih tidak sampai lagi untuk ke level penghayatan penghasilan arca ni. Saya rasa mungkin di peringkat sekolah itu harus lain dia punya kurikulum. Sekadar untuk expose seni untuk mereka je. Tidak sampai lagi kepada tahap penghasilan arca, pembuatan arca. Saya rasa di peringkat sekolah tidak perlu ke tahap itu lagi. Okey, ya. Setuju. Saya nak resap satu lagi isu ni. Sahabat kita ni. Hello Lin. Sekejap saya nak resap satu isu. Sekejap saya cari balik mana dia. Yang ini ni. Sekejap mana Anwar. Saya nak tengok, saya nampak macam menarik ni Sekejap. Ucu ada. Ucu tak masuk. Di sini sama orang segaris. Dia terus pick up nama ni. Takut dengar dia pick up nama ni. Dia kata biar orang kecewa ada graduan meja arca beralih ke painting. Senang jual. Kenapa arca susah dibeli? Siapa boleh jawab ni? Prof Halim atau Fadil? Okey, biar saya jawab macam tu kan. Saya rasa setiap artis itu maksudnya untuk dia nak membuat arca, membuat sculpture, membuat painting, saya rasa tidak ada satu sekatan. Dia boleh bergerak. Kalau dia memetik nama Prof Ramlan pun pernah buat painting enter dalam satu painting competition. Cik Rosli pun pernah saya kata masuk enter competition painting. Tambahan kita memang show atau competition dari sudut arca ni memang kata orang dalam tempoh 20 tahun ni mungkin sekali dua je kan. Maksudnya untuk artis membuat apa saja saya rasa artis harus punya kebebasan. Dan ada juga masalah. Sekarang artis tak perlu terkongkong dengan tak perlu satu mazhab sculpture tak. Macam saya pun sendiri, bagi saya kamera digital, painting, drawing adalah tempat saya melepaskan apa yang saya nak buat. Dia kalau buat arca tak terima makan lah dia. Tahan pula bila memetik bahawa artis muda tak, kalau begitu juga artis muda bila dia orang membuat painting, soal harus faham bila kita berdepan dengan arca, space harus berbeza dengan seorang painter. Space dia harus kata orang boleh menampung bunyi, boleh menampung dari sudut keselesaan meletak barang.
banyak-banyak aspek-aspek yang kata orang membezakan kehendak studio arca dan kehendak studio painting amat berlainan. Lalu apabila fresh atau graduate yang baru ni keluar dan mereka supaya untuk Tak dengar apa dah. Apa lagi? Okey. malahan ada juga yang hebat-hebat tentang arca pun akhirnya membuat painting. Okey, saya cuba nak respon sikit yang berkaitan dengan ni lah. Ya. Terus. Yang pertama sekali di institusi ataupun di art school, apabila kita lihat dalam konteks kurikulum, apabila kita mengajar cetakan, kita belajar cetakan, kita belajar painting, kita belajar sculpture, kita belajar drawing, itu semua dalam konteks kurikulum berasaskan kepada pengukuhan kefahaman tentang apa itu art itu sendiri. Itu dalam konteks silibus dan kurikulum lah. Maksud saya, dalam konteks School of Art, dia mesti didedahkan dengan print, dia mesti didedahkan dengan drawing, dia mesti didedahkan dengan painting, dia mesti didedahkan dengan sculpture. 3-dimensional work, 2-dimensional work, cetakan berasaskan kepada capan dan berasaskan kepada konsep drawing. Itu adalah curriculum base. Tetapi dalam masa yang sama juga, keseluruhan orang yang belajar itu adalah untuk pengukuhan kefahaman terhadap pemahaman apa itu yang dia katakan visual art ataupun fine art. Itu satu. Yang keduanya, kepada macam Fadil sebut, kalau katakan pembawaan karakter itu kepada, contohnya, dalam pembawaan karakter berasaskan pada pembelajaran ke kurikulum berasaskan kepada 4 disiplin dalam seni halus itu, tiba-tiba dalam karakter dia bukan seorang yang bermain dengan warna. Maksudnya permainan warna ni bukan semua orang mesti 100% dia boleh bermain dengan warna. So dalam keadaan tertentu, dalam survival berasaskan pada menjadi seniman dalam konteks yang lebih luas, maksudnya saya sebut dalam konteks academic art, dalam konteks akademia, dia ada satu realiti yang dia akan ada realiti yang berbeza. Dalam konteks education berasaskan kepada pembelajaran seni halus, empat perkara itu mesti dipelajari. Dan di akhir diletakkan satu major dalam kurikulum. Okey. Tetapi bila masuk dalam realiti kehidupan berasaskan pada seniman, maka tema-tema dalam perkaraan itu boleh ditafsirkan dalam apa saja bentuk kesenian yang Fadil sebut tadi. Boleh saja, kita tak halang. Tetapi kepada sesiapa yang masih lagi boleh mengekalkan paradigma dalam melihat setiap isu dalam konteks 3-dimensional work, teruskan. Boleh jadi juga seseorang seniman itu melihat isu-isu semasa, tema-tema semasa, gabungan antara 3-dimensional work dengan 2-dimensional work. Teruskan juga. Sesiapa juga boleh menghasilkan karya seni berasaskan kepada keseluruhan ilmu fahaman seni yang dia belajar. Tapi karakter mungkin ada. Contoh Fadil. Walaupun dia menghasilkan karya 2-dimensional work, tapi ciri-ciri berasaskan kepada menghasilkan karya 2-dimensional yang dibuat oleh Fadil banyak kepada ciri-ciri berasaskan kepada ada nilai-nilai yang terpaksa digunakan dalam bentuk 3-dimensional. Maksudnya proses-proses dia memerlukan proses-proses kearcaan yang menyebabkan 2-dimensional work dia juga adalah gabung daripada kemahiran-kemahiran 3-dimensional work. Cuma dalam konteks form and space seperti mana yang kita faham dalam konteks 3D, kita faham tapi kita apply dalam bentuk yang pelbagai, itu tidak menjadi kesalahan pada saya. Maksud saya, apa yang dipelajari dalam paradigma itu terus dibentuk ataupun boleh juga dipecahkan berasaskan kepada keperluan tema-tema karya. Tapi yang ketiga yang saya sebut ialah lihat kepada kepribadian karakter sendiri. Kalau katakan kesenangan untuk menghasilkan karya berasaskan kepada tadi faktor Fadil kata dari segi ruang, dari segi keselesaan, maka kalau dia boleh menjawab kepada persoalan tema yang nak dibuat, teruskan, tak ada masalah. So, gabungan ini mesti dicanaikan supaya keseluruhan apa yang dipelajari itu digabungkan dalam karya seni. Jadi, kita tidak mahu, tapi saya rasa siapa yang nak dalam paradigma 3-dimensional yang Persatuan Seni Arca nak buat, teruskan. Tapi kita tidak mengatakan bahawa dalam paradigma melihat kepada hasil karya seni, masih lagi melekat dalam konteks akademik. Tak semestinya. Maksudnya, bila kita keluar daripada School of Art, apa yang kamu nak buat sebagai seorang seniman dan apa kepahaman kamu dalam konteks seni, maka kamu apply lah. Dan jangan takut-takut untuk menerobos kepada satu karya seni yang
yang pelbagai, yang bukan menjadi rigid kepada kefahaman yang lama dalam konteks akademik art. Jadi masalah. Jadi kalau kita takut kepada membuat sesuatu yang ada kelainan dalam konteks disiplin kurikulum, kemudian di luar pun masih lagi nak mengikut disiplin kurikulum yang kita belajar, maka dia jadi akademik art, tak habis-habis dengan akademik art. Yang saya kata tentang art ni ialah sesuatu yang dicerobohi berdasarkan kepada apa yang dia nak buat dalam konteks tema. Itu yang penting. Nak apply bahasa kepada 3-dimensional ke, 2-dimensional ke, ataupun gabungan ke, ataupun apa saja, itu pulang kepada seniman. Tetapi kepada sesiapa yang memegang kuat kepada pemikiran 3-dimensional dan terus berkarya, teruskan, tak masalah. Sebab itu saya kata, balik kepada what is art. Tadi saya tanya what is sculpture, sekarang what is art. Kalau saya kata art itu boleh digabungkan dengan berbagai elemen kesenian yang kita belajar, maka teruskan. Mungkin ciri-ciri dan karakter itu tetap ada. Kalau kita lihat dalam work Fadil, saya rasa dalam work Fadil, keceriaan warna tidak menjadi dominan, tetapi kemahiran dalam ciri-ciri kearcaan ada dalam karya 2-dimensional lah. Saya tak nak kata painting, saya kata dalam karya 2-dimensional. Ciri-ciri kearcaan tu ada, contohnya ada berdasarkan kepada kayu, ada berdasarkan kepada benda-benda lain yang dimasukkan. So, dia adalah gabungan. Sebab itu saya kata, lari daripada konsep akademik art, masuk kepada dunia realiti sebagai seorang seniman. Adakah seorang seniman itu masih terikat dengan soal-soal akademik? Itu satu masalah yang kita kena fikirkan. Ya, okey. Saya sendiri kalau saya buat work pun, kalau saya buat 2-dimensional, saya lebih kepada drawing and colours. Saya pergi pada drawing, berdasarkan kepada utama drawing, tapi saya masukkan si colours. Maksudnya dalam pemahaman ruang dan bentuk berdasarkan kepada illusion, saya masukkan dalam kefahaman yang saya belajar dalam konteks akademik. So antara academic world dengan reality, antara akademik dan akademia, ini harus dilihat. Ya. Di Malaysia masalahnya kadang-kadang kita lihat sudah jadi artis 10-15 tahun pun masih lagi buat karya macam di art school. Itu masalah kita. Dan saya biasa bercakap dengan Reza Pedasa sebelum dia meninggal, 3 bulan sebelum dia meninggal. This is all about academic art. Dan jadi artis 10 tahun pun masih lagi menghasilkan karya dalam bentuk academic art. Yang dia kata ialah setelah keluar daripada School of Art, harus berkarya dalam konteks seni. Bukan kompartmental berdasarkan kepada disiplin dalam masa akademik. Ini kena pecah. Tapi ini yang saya faham. Jadi saya tak ada masalah kepada orang yang nak menghasilkan karya dalam bentuk kebebasan berkarya, asalkan tema yang dibuat berdasarkan pada fokus dan tercapai dalam konteks hasil karya seni dia cukup. So isu berdasarkan kepada ada major ke, ada minor ke, itu satu persoalan yang besar dalam School of Art. Ya. Pulang. Terpulang. Saya nak rumuskan pun, saya ingat sahabat-sahabat kat luar dah boleh rumuskan apa yang Dr. Alim maksudkan atas soalan yang dibangkitkan. Katanya kalau kita meja arca tak boleh buat painting dan sebagainya. So dasarnya Dr. Alim dah jelaskan lah ya. So mungkin sahabat-sahabat semua, saya fikir waktu kita ni dah terlebih sedikit tadi sebab ada masalah teknikal. So mungkin kita pergi ke pusingan akhir ni, maksudnya kita bagi peluang lah kepada tetamu saya 2 orang ni. Mungkin dalam masa 2-3 minit boleh gulung sedikit lah apa-apa perbincangan yang kita rasakan boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat di luar sana. So saya silakan Fadil, kalau apa-apa sikit boleh buat rumusan sedikit Fadil. Ya, I mean sorry sebab apa, mungkin saya sendiri pun tak dapat ikut perkembangan talk ni tadi, bicara ni tadi kan, sebab terputus ada dengar tak dengar kan. Okay. Tapi saya rasa satu yang bagus, yang maksudnya yang betulnya banyak yang harus kita bicarakan pasal arca ni. Walaupun kita tak meletakkan diri sebagai arca, maksudnya lebih baik meletakkan diri sebagai seorang perupa ataupun seorang artis kan, dia tapi kebebasan untuk berkarya tu terpulang pada masing-masing kan. Itu yang saya nampak. Tapi itulah kalau diberi kesempatan tadi, saya lagi suka mengulas yang persoalan maksudnya lonjakan pengkaryaan seolah-olah macam masih tak berlaku kan, di dalam situasi sekarang. Itu yang saya rasa lah yang saya, sebab apa banyak mungkin saya outsider kan,
walaupun outsider mungkin tak terperangkap sangat dengan tuntutan galeri punya kehendak, tetapi ilmu arca itu kalau saya berada di dalam set filem, bagaimana membina kapal, bagaimana membina rumah, bagaimana menginstall instalasi satu pekan, itu ilmu-ilmu yang dibawa daripada pemahaman saya tentang arca. Sebab apa, mau tidak mau arca harus ada drawing, harus perancangannya, harus mengenali bahannya, harus mengenali masalah teknikalnya. Kepahaman-kepahaman ini yang saya bawa di luar, maksudnya yang saya rasa lagi challenge. Sebab apa, kami bermain dengan deadline, kami bermain dengan costing, kami bermain dengan tuntutan-tuntutan profesional lain. Tetapi saya kata kepentingan ilmu arca itu yang sebenarnya bukan hanya terletak dalam konteks membina estetik saja, tetapi dia boleh berlaku dalam konteks commercialism, boleh berlaku dalam konteks production. Seperti apa yang Harry cakap tadi pun kebenarannya ada. Tunggu lagi kalau kita melekatkan bahawa skulptur itu harus berada di galeri, menjadi lebih kecil. Maknanya karya-karya kita bersifat galeri. Sedangkan hari ini yang saya tengok perkembangan dunia hari ini, kadang-kadang sesuatu yang berada di luar itu yang bersifat sahaja-sahaja, tetapi bila diletak dalam konteks galeri, dia dilihat sebagai satu artwork. Mungkin definisi arca atau installation itu sendiri sudah terlalu terbuka. Saya rasa sudah terlalu terbuka. Maksudnya yang saya lihat kalau kita berbicara soal installation, tetapi kalau di alam maya ini, apa yang kita dialogkan ini disebarkan, saya rasa dalam konteks itu pun boleh dilihat sebagai satu instalasi juga, tetapi dalam konteks instalasi yang kata orang amat berbeza daripada yang lepas. Kita berada di alam maya tetapi kita menginstalkan satu bahan. Mungkin ini boleh kita lihat sebagai satu illustration cara baru. Okey. Halim, Prof Halim, belum Ya, sikit. Balik kepada kita tadi lah, maksudnya pertama 2 minit boleh, jangan lama. 2 minit je. 2 minit je, betul lama kan. Tadi yang saya sebut tadi, saya tak nak benda ni kita akan jadi, semua orang saya percaya ada tanggapan dan definisi masing-masing. Jadi saya rasa siapa yang ada tanggapan dan definisi masing-masing, teruskan dengan proses-proses pengkaryaan dalam konteks kesenian yang masing-masing. Jadi persoalan saya tadi, apa itu seni, apa itu arca, bagaimana kamu menghasilkan seni, bagaimana kamu menghasilkan arca, dan yang ketiga, apa sumbangan berdasarkan kepada seni dan apa sumbangan arca kepada contohnya masyarakat, contohnya kepada pribadi, contohnya kepada negara. Itu semua menjadi kita punya responsibility. Jadi maksudnya kalau kamu menghasilkan karya kerana untuk menghasilkan dalam konteks sumbangan biologi minat, maka itulah hasil karya kamu yang tinggal dalam kawan-kawan dan di rumah. Kalau kamu rasa kamu nak menjadi seorang pengarca ataupun penghasil seni yang nak disebarkan karya kamu dalam konteks masyarakat, maka itulah hasil karya yang mesti ada dalam galeri. Tapi kalau kamu menghasilkan karya seni arca ataupun karya senian dalam konteks masyarakat yang lebih fungsional, maka kamu teruskan macam Fadil sebut. Mungkin itu ada dia punya responsibility terhadap masyarakat dalam konteks filem dan juga dalam konteks disiplin lain. Dan satu lagi, kalau kamu sudah menjadi pelukis dan pengarca agung di Malaysia, maka itu adalah sumbangan kepada negara dan menjadi satu-satunya yang penting dalam mewakili negara berdasarkan kepada seni arca kamu ke, kesenian kamu ke, dalam mengangkat martabat keseni negara. Itu peringkat yang tertinggi, itu pulang. So masing-masing ada tanggungjawab, masing-masing ada cara operasionalnya. What is art, what is sculpture, how you do it, macam mana kamu buat, dan apa sebenarnya yang memberi sumbangan. Sama ada ekonomi, sama ada psikologi, sama ada culture. Terpulang. Saya terima semua yang dia kata. Okey. Terima kasih Prof. Dengan saya sebenarnya perbincangan amat menarik sebab banyak input, dan saya lihat komen-komen sahabat-sahabat di luar sana pun amat bernas, banyak yang bernas cuma masa mungkin tak mengizinkan sebab kalau kita terlampau lama sangat nanti kita pun susah sikit sebab dibayar. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tetamu saya pada malam ini. Borak-borak. Bersusah payah Fadil akhirnya dapat juga mengatasi masalah teknikal tapi missing banyaklah dalam apa kata orang, masa yang ada tu
banyak terlepas kan. Banyak Ah. terlepas. Tak apa. Mungkin nanti kita akan ada segmen. Don't worry. Untuk sahabat-sahabat semua, saya dah kerangkakan 10 episod lah kalau ada sambutan. So nanti mungkin ada episod tertentu kita akan panggil balik tetamu kita yang mungkin ni lah macam ada masalah. But the interesting is this is first time punya episod dan Fadil dapat cover banyak hal lah tentang teknikal dan dia juga membantu saya sebenarnya. So tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir dalam masa 5 minit sebelum saya tutup, terima kasih sekali kepada semua yang melihat dan teruskan like and share sebab apa nanti video ni saya akan uploadkan dalam saya punya FB dan kita boleh melihat semula apa yang berlaku tadi Untuk menutup sesi Borak Arca episod 1 ni, saya pergi ke segmen yang ketiga lah. Kita completekan juga walaupun dah terlewat ni saya completekan, saya share lagi saya kata dia 5 nota 5 fakta untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya sharekan lagi ni sebagai apalah saya sharekan sedikit apa yang telah saya sediakan bahan ini Okey, bahan ni saya sharekan. Kalau tadi pasal gambar, ini saya fikir saya cuba berkongsi pasal nota sorry. Okey, yang ini okey. Yang ini ni saya cuba untuk nota ni saya ambil dari apa kita kata, dari paparan buku lah yang saya tuliskan, buku 200 sculpture dengan 200 sketches tu, di mana saya fikir ada bermanfaat So, yang pertamanya ni, okey, nota pertama saya katakan modal terbesar mencari idea adalah tindak balas kepada apa yang dilihat dan apa yang didengar Kalau kita tak ada tindak balas tu, kita kata itu bukan satu nak mencari idea ni, sebenarnya modal besar kita bertindak balas kepada sesuatu lah. Okey, lakaran yang saya tunjukkan adalah lakaran tentang MH 730 yang hilang, so saya respon daripada itulah. Okey, yang pertama, nota pertama. Okey, yang kedua, saya sering mengatakan bahawa seni itu bukan apa yang dilihat tapi apa yang dibuat selepas dilihat Maknanya sebuah karya yang siap di dinding itu bukan seni sebenar. Seni sebenar ialah apabila seseorang audiens itu melihat dan ada terkesan ataupun mereka bertindak sesuatu di atas penglihatan mereka terhadap karya-karya tadi. Kalau ini berlaku, saya kata itulah seni yang sebenar. Maknanya karya-karya kita ni memberi kesan tentunya yang positif lah kepada penglihat. So itu nota yang kedua yang saya cuba sharing pada malam ini. Yang ketiganya, this is senjata mujab sama pengajar sangat touching lah. Rakan-rakan di luar sana, sahabat-sahabat, anak-anak pelajar yang baru belajar itu, kalau ingin lebih tajamkan kepekaan tentang touching ni dia bukan menggunakan mata tetapi menggunakan rasa sentuhan Itu antara senjata mujarab bagi seorang pengajar. So yang ketiganya saya juga ingin berkongsi. Okey, kadang-kadang buat karya ikut kehendak pelanggan hasilnya nampak kelainan Kadang-kadang kita ni berkarya berdasarkan siri-siri yang kita dah buat lah, berdasarkan karya-karya lepas lah, tapi kadang-kadang ada juga karya-karya yang orang lain dah. Dan dia ada kehendak-kehendak tertentu, maka kita buat, akhirnya nampak macam best sebab dia ada kelainan Itu yang selalu berlaku bagi seorang seniman Dan ini yang keempat ke kelima ni Okey. Yang ini ni saya sering katakan jangan bosan berkarya walaupun kadang-kadang karyanya tidak ke mana. Ini satu motivasi yang boleh sahabat-sahabat di luar sana ambil Jangan bosan berkarya walau kadang-kadang karya tak ke mana. Terutamanya karya-karya Arca ni, janganlah kita bosan buat-buat tak laku, tak ke mana, tak apa. Kita punya tanggungjawab menghasilkan karya untuk bagi bonus, untuk orang suka, itu bukan kita punya tanggungjawab Yang ke atas tu ada Okey. Itu dia yang keempat dan kelima, sorry So saya rasa itu segmen yang ketiga yang saya ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat So saya fikir Fadil dah keluar awal-awal Alim tak Keluar dah. Okey. So jadi saya fikir terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat yang sama-sama menonton Saya lihat konsistennya view-nya ni yang like pun banyak, yang share pun banyak dalam saya dulu jangka-jangkakan awalnya 50 orang, 60 orang tetapi saya fikir ini membagi semangat untuk saya meneruskan siri Borak Arca ini 5 minit Borak Arca. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kita akan bertemu di episod kedua dengan 2 tetamu lagi dengan topiknya ni apa saya pun dah lupa tapi lebih kurang
pengarca ajar arca. Dia fokus kepada dua orang tetamu yang saya undang khas dari universiti lah, membicarakan persoalan mereka itu seorang ahli akademik dan dalam waktu yang sama mereka seorang practicing artist dalam bidang arca. So sama-sama kita tunggu pada minggu depan ya, dalam jam yang sama pada 15 hari bulan, hari Rabu juga, jam 9 malam kita akan bersua dan kita akan membicarakan aspek arca dalam konteks akademik dan practicing, seorang ahli akademik yang practicing art sebagai seorang pengarca, apa yang berlaku dan apalah kisah-kisah yang kita dapat lihat. Dr. Halim, thank you very much. Terima kasih banyak. Kita akan ikut platform yang lain lagi dan Good. ucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi join live pada pekan ini. So jangan lupa 5 Borak Arca, kita jumpa pada minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Ya,